Assalamualaikum. Salam Ustaz. Sejuk. Tadi kelas apa tadi sebelum ni? Math. Mat, teacher apa? Teacher SB. SB. Dah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Ustaz. Roti je, Ustaz. Apa? Belum. Roti je. Roti gardenia. Ada dia answer. Aduh. Kita makan lagi Ustaz. Daniel. Ayy. Oh, Daniel. Ya. Sakit kaki ke? Ah? Awak sakit kaki ke? Kira. Dah okey lah. Ya. Kira. Walu. Daniel, Ya. kat belakang awak apa tu? Berbuyuh. Okay. Suruh. Ya, kita tunggu kawan-kawan jap. Dalam another 2 minutes, we will start our class. Siapa-siapa yang nak pergi minum dulu ke, nak duduk dulu ke? Saya pergi pilih teh ais. Oh. Dia punya tengok ais tu. Rasa macam baru je jumpa awak kat kelas. Tiba-tiba dah dekat sini lah. Bahan ni. Tengok. Okay, jap. Tunggu jap. Siapa lagi nak masuk? Nampak macam ada Hatim tadi. Hilanglah Hatim. Oh, Hatim ada. Sekejap Siapa Have Mercy ni? Hafiz. Oh, Hafiz. Dia dengar cakap Sofia, dia tulah Sofia selalu kata Have Mercy pasal dia pergi tulis. Oh, Ustaz, Sofia. ini Ustaz. Sofia baru balik sekolah Hafiz, apa benda Hafiz? Berbuyuh sudah. Berbuyuh. Okey, jap tunggu jap. Ada orang baru masuk. Kita tengah mengeram tu Ustaz. Kejap. Apa ni? Apa guna kalau burung puyuh tak boleh terbang kan? Tapi dia ada sayap. Sama macam ayam, apa guna sayam ada sayap tapi tak boleh terbang? Ayam tu boleh terbang. Siapa kata dia boleh terbang? Dia terbang atau Okey, dah. Ayam boleh terbang. Cuma tak adalah terbang tinggi. Dia terbang rendah je. Yang tak boleh terbang, kerbau je. kerbau ikan. Memanglah kerbau tak boleh terbang Ustaz. Kalau kerbau boleh terbang Ustaz, saya boleh lari Ustaz. Okey. Okey dah Okey dah. 10-3 minit dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we start our class by reciting doa and surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Li sadri wa yassir li amri wa hlul Lisani yafqahu qawli rabbi ilma warzuqni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim Maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli Salli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Number 1, respect. Number 2, listen. Number 3, attention. Number 4, maintenance. Number 5, cooperation. Labia. Okay. Alhamdulillah. Okay, kelas. Sekejap Ustaz mute dulu kan. Kalau awak bercakap Ustaz tak boleh dengar. Okay.
Okay, thank you so much for joining my class. Wah, kali ni best kelas dengan Darjah 5. Sebab apa? First time Ustaz dapat kelas pagi dengan awak. Tak kelas petang. Okay. Kalau tak kelas petang, Ustaz tengok Maisarah mengantuk. Tapi Maisarah memang selalu mengantuk pun. Okay. Baris Zakwan. Okay. Ya, Saad. Aduh. Betul ke petang-petang yang hari Jumaat tu kan Ustaz? Ustaz pergi naik bawa humidity sama ke atas tu. Siapa beritahu kat awak? Kenapa? Tak ada. Kita orang pergi siram pokok je kat atas tu. Okay. Tu belajar Okay, kat dah. situ Ustaz. Dah, Saad. Submit dulu. Okay. Lepas tu kita nampak kerbau Kasyah terbang Saad. Dah, Hafiz. Okay. Now, okay, hari ni kita akan sambung lagi pelajaran kita with a second day of PKPB. 2 hari awak kat rumah. Ustaz harap awak masih lagi okay. Tapi kalau Kuda ni, siapa? Kuda ni suka duduk rumah. Kuda ni suka duduk rumah. Amma pun suka duduk rumah. Tengok macam Amma. Amma ni sampai Zoom pun dia pakai mask. Tengok. Juga saya pun pelik waktu. Zoom pun dia pakai mask. Bagus. Macam tu lah bagus. Depan Zoom pun pakai mask. Okay. Okay, now. Untuk hari ni, Ustaz rasa kelas Teacher Hana ni mungkin dah habis. Ustaz tak pasti dah habis ke belum. Ustaz nak tanya Daniel Hakim. Daniel Hakim nampak macam baru bangun. Daniel Hakim. Fiqah awak 5 intisar dah belajar sampai mana dah? Fiqah. Sampai yang sunat puasa. Samalah. Samalah sunat puasa. Sunat dalam puasa ke puasa sunat? Puasa sunat dengan sunat dalam puasa. Puasa sunat dah belajar? Dah. Qadha dengan fidyah dah belajar? Belum. Okay, good. Macam mana awak boleh pergi qadha dengan fidyah kalau awak tak belajar? Okay, tak apalah. Okay, so Okay, tak apa. Okay. Okay, untuk hari ni insya-Allah we will continue our class with fiqh. Hari ni Ustaz nak ajar fiqh sambung. Ustaz rasa dalam banyak-banyak tajuk fiqh, puasa ni tajuk yang paling panjang sekali. Ustaz rasa lah, Ustaz tengok panjang betul tajuk puasa. Okay. So untuk hari ni kita akan sambung tajuk fiqh. Okay, kita akan sambung tajuk fiqh. Okay, those who have pencil and pen or paper, prepare for taking some notes. Tengok kalau macam Hafiz tu, Ustaz tak nampak kertas je, Ustaz nampak muka ya Hafiz tu. Hafiz ada kertas Hafiz? Ada, bagus. Ustaz, kalau tulis dekat buku tasawuf boleh Ustaz? Okay, Ustaz mungkin akan buat, boleh. Okay, hari ni Ustaz akan ajar baru, tapi Ustaz akan revise yang lama supaya awak tak lupa Okay, tengok macam Aizat. Aizat handsome je. Tengok Aizat. Okay. Okay, kita akan sambung. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, ingat. Fasting during Ramadan. Ustaz nak tanya. Saad, mana Saad? Saad. Sini saya Ustaz. Saad, apa hukum puasa bulan Ramadan? Saad, apa hukum puasa bulan Ramadan? Apa? Saad, apa hukum puasa bulan Ramadan? Saya ada satu Ustaz. Aduh Saad, kan Ustaz dah ajar. Puasa bulan Ramadan hukumnya makruh. Makruh. Ustaz. Kau Ustaz dah ajar dah. Saad. Ustaz. Nak jawab. Sabar Saad. Ingat. Puasa bulan Ramadan adalah hukum dia Bukan sunat Ustaz. Wow. Bukan sunat. Saya cakap bukan sunat Ustaz. Apa hukum puasa bulan Ramadan? Dia bermula dengan huruf W. W. Wow. Mana ada hukum W Saad? Hukum tak ada W. Bermula dengan huruf W. Okey dah. Okey Saad. Saad, kau Saad. Wajib. Kenapa hukum puasa Ramadan wajib? Sebab dia dekat rukun Islam. sebab Islam. Kalau Iman tu
Iman ke Islam? Islam. Betul ke rukun Islam? Ingat betul-betul. Betul. Betul kot. Aduh. Kalau awak depan ustaz dah tembak ke depan gajah depan awak. Ai. Okey, tak apa. Jangan risau Saad. Jangan risau. Kita akan belajar. Kita ulang Saya masih confused lah. Okey, tak apa. Jangan risau. Hari ni insyaAllah awak tak confused. Dengar betul-betul. Okey. Fiqh fasting during Ramadan. Okey. Tulis ke? Tak. Yang ni kebanyakannya dah tulis. Tak payah. Ustaz revise je. Ustaz pergi sekali lalu je. Sebab kita dah tulis dah. Okey. Fiqh Tapi saya during... belum. Awak kan dah belajar dengan Teacher Nani kan? Belum. Tak datang. Masa tu. Ustaz Fidia tu yang denda tu kan? Tak apa. Bukan denda dah. Nanti kita belajar. Sabar. Okey. Astaghfirullahaladzim. Okay, what is fasting? Senang, Ustaz akan ulang saja. What is fasting? Refrain ourselves from doing anything that can break our fast. Maksud dia adalah puasa ni menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Ustaz ulang sekali lagi, banyak kali. Puasa tu apa? Puasa tu adalah kita tak makan, kita tak minum, kita tak buat perkara yang membatalkan puasa daripada subuh sampai Maghrib. Subuh sampai Maghrib. Ingat, puasa ni awak menahan diri. Refrain tu apa? Menahan diri daripada buat setiap perkara yang boleh membatalkan puasa. Okay, kita pergi laju je sebab kita dah belajar ni. Okay, next. Hukum puasa bulan... Okay, ni dalil. Apa maksud dalil? Ayat Al-Quran ataupun yang Allah sebut. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, bahasa mudahnya yang bawah ni bahasa Inggeris je. Bahasa mudahnya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, wajib ke atas kamu untuk berpuasa. Siyam ni puasa Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana yang diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Ustaz ulang sekali lagi. Allah sebut. Ingat. Allah pesan dalam Al-Quran. Allah wajib dalam Al-Quran. Allah kata. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, hendaklah kamu berpuasa. Siyam ni puasa Saumu. Saumu puasa. Saumu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Okey. Macam ada dalam Al-Quran jangan cakap tak ada. Daniel, kenapa Daniel angkat tangan? Siam tu dalam bahasa apa, Ustaz? Siam dalam bahasa Quran juga. Dalam bahasa Quran tak dah. Dalam bahasa Arab. Saumu, siam sama. Dalam bahasa Arab juga. Okay. Next. Ingat. Saat semua ingat. Hukum puasa bulan Ramadan adalah wajib. Adalah wajib. Okay, ingat sampai bila-bila. Tak payah confuse. Yang confuse tu kalau awak puasa sunat. Ini awak puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan puasa dia adalah wajib. Okey, Ustaz stop sekejap. Okey. Ustaz nak tengok. Ustaz dah ajar 5 ibtisam. Ada 3 jenis puasa yang kita kena wajib buat. Saya dah bangga ni tengok. Jenis puasa yang kita wajib buat. Okey, yang pertama Hafiz. Puasa? Puasa nazar. Puasa nazar. Hatim yang kedua. Puasa ganti. Puasa ganti. Yang ketiga Fariz Zakwan. Puasa nazar. Dah sebut dah. Wajib. Puasa makro. Puasa makruh bukan wajib. Nama pun makruh. Dengar. Tiga puasa yang dikira sebagai wajib. Yang pertama puasa bulan Ramadan. Kita dah belajar. Yang kedua puasa ganti. Yang ketiga puasa nazar. Ingat sampai bila-bila. Yang awak duk confuse yang awak confuse tu puasa sunat. Puasa sunat ni kalau awak buat selain bulan Ramadan. Ingat sampai bila-bila.
once dah masuk bulan Ramadan, terus wajib. Tak payah confuse lah. Nanti Ustaz nampak dia ni, Ustaz nampak Saad duk makan coki-coki. Kenapa? Saya confuse Ustaz, bulan Ramadan ni sunat ke wajib? Ustaz sepak muka dia. Ustaz. Ya Azad, kenapa? Ulil baru masuk Ustaz, panjang umur dia. Saya pernah dengar, tapi saya tak pernah dengar puasa nazar pun dalam bulan Ramadan. Astaga. Bukan. Puasa nazar kita tak buat dalam bulan Ramadan. Okey. Lebih baik puasa biar. Okey. Siapa? Hana Sofia. Oh, ada Hana Sofia. Hana? Hana, tolong terangkan puasa nazar tu apa, Hana? Astagfirullahaladzim. Okey, Hana terangkan puasa nazar tu macam mana? Mula-mula kita kena jumpa burung puyuh dulu. Hafiz. Ustaz kick awak nanti. Okey, Hana, macam mana puasa nazar Ustaz? Lupa dah. Okey, Kaisha tolong Hana. Kaisha, macam mana puasa nazar? Saya. Anak Kaisha. Saya. Kaisha. Saya. Ustaz, saya nak bangga. Kaisha, Ustaz kata Kaisha saja. Okey. Kaisha? Kaisha, tak dengar Kaisha? Tak dengar. Tak dengar. Okey, tak apa Boleh tak Kaisha? Ustaz tak dengar suruh Kaisha. Okey, macam ni dengar. Untuk puasa nazar ni maksudnya macam ni. Awak dah niat sesuatu. Contohku dia ni cakap. Kalaulah PKPB ni sebulan, saya akan puasa 2 hari. Contoh, itu maksud. Kalaulah PKPB ni 1 bulan, saya akan puasa 2 hari. Tiba-tiba memang PKPB ni sebulan. Ku Danish wajib puasa 2 hari sebab dia dah nazar. Maksudnya nazar ni adalah kalaulah dia dapat satu benda tu, apa yang dia akan buat? Itu nazar. Contoh Azad. Azad kata, kalaulah Azad boleh masuk 5 ibtisam, saya akan belanja semua 5 ibtisam KFC setiap seorang. Itu adalah nazar. Tiba-tiba Azad boleh masuk 5 ibtisam. So Azad wajib bagi setiap seorang KFC. Itu namanya nazar. Macam juga puasa. Contoh, Daniel Lisa cakap, kalaulah saya dapat A dalam matematik, saya akan puasa 1 hari. Tiba-tiba Daniel dapat A. Daniel wajib puasa 1 hari sebab itu dikira sebagai puasa nazar. Faham Azad? Ustaz, nazar tu kita berjanji dengan Allah Ustaz. Berapa hari pun boleh wajib puasa. Tak, dia bergantung kepada niat awak. Contoh Azad awak niat kata, kalaulah saya dapat UPSR 6A 1 hari, awak baca macam ni. Kalaulah saya dapat UPSR 6A, 1A saya akan puasa 2 hari. So awak dapat 6A. So berapa hari yang awak kena puasa? Azad. Awak cakap 16 hari. 16. Berapa? 16. Macam mana 16? Ingat, dia kata kalaulah saya dapat 6A UPSR, 1A saya akan puasa 2 hari. So maksudnya kalau 6A 12 hari. 12 hari. 12 hari awak kena puasa wajib. Tak boleh buka-buka. Faham Azad? Nazar, faham? Okey, terus. Okey, kita tak nak belajar puasa nazar sekarang ni. Cuma saya nak cakap puasa wajib. Salah satu hukum untuk wajib puasa adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Okay, clear? Next. Clear. Ni kita dah belajar dah. Okay. Syarat wajib for fasting. Okay. Syarat wajib for fasting. Awak dah belajar belum? Dah belajar belum? Syarat wajib for fasting. 5 intisar dah belajar belum syarat wajib for fasting? Dah. Okay, dah. Siapa yang cakap dah tu? Hakim. Ali. Hakim.
Hakim, selain Hakim, apa maksud syarat wajib for fasting? Apa maksud syarat wajib for fasting ni? Saya Ustaz. Ustaz kata Hatim je, sabar. Ustaz kata Hatim dulu. Hatim, apa maksud Hatim pula Hakim. Apa maksud syarat wajib for fasting? Macam pernah belajar pasal ni. Macam pernah. Macam pernah belajar pula. Okey. Apa maksud syarat wajib for fasting Hakim? Syarat-syarat nak wajibkan puasa. Bahasa mudahnya? Kena buat ni untuk apa? Apa tu? Kalau orang yang cukup semua ni dia kena wajib. Dia kena Pandai. Bagus. Ingat sampai bila-bila. Kalaulah apa maksud syarat wajib ni? Syarat wajib ni adalah orang yang wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Ingat sampai bila-bila. Okey, apa maksud syarat wajib adalah apa yang wajib puasa? Yang pertama orang Islam, mesti orang Islam. Yang kedua, mestilah dia dah yang baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu berpuasa. Kalau tak mampu, tak wajib. Yang kelima, suci from hadas ataupun suci from haid and nifas. Yang keenam, bermukim. Okay. Soalan Ustaz. Apa maksud bermukim? Duduk kat rumah. Duduk kat rumah? Aduh. Pandai. Saya. Okay, terus. Siapa yang cakap saya tu? Apa maksud bermukim? Bermukim tu tak pergi keluar daripada mana-mana tempat dia. Maksudnya bermukim ni adalah dia tak pergi travel. Bahasa mudahnya macam Tak berjalan jauh. Ya, mukim tu adalah dia tak berjalan jauh. Dia stay je. Maksudnya Ustaz tak bermusafir lah. Pandai. Dia bukan orang yang bermusafir. Okey, dia orang yang bermusafir. Okey, sekarang Ustaz nak tanya. Kalau macam Arif, adakah Arif wajib puasa? Sebab Arif tidak berakal. Dia bukan tak berakal. Dia tak boleh. Dia anak syurga. Ya, dia anak syurga dan dia tak wajib. Maksudnya contoh. Dia tak mampu nak berpuasa. Ya. Okay, dia tak mampu. Contoh macam dia nak puasa tapi tengah-tengah hari dia makan. So maksudnya dia tak mampu nak puasa. So Arif tak wajib puasa. Okay, ingat. Apa maksud syarat wajib adalah orang yang wajib puasa. Okay, Ustaz nak jalan laju. Arif kan memang special. Ya, okay. Sebab kita dah belajar ni banyak kali. Syarat sah puasa. Apa maksud syarat sah puasa? Okay, Hatim. Syarat sah puasa apa Hatim? Kalau kita tak buat benda-benda ni nanti puasa kita tak sah. Pandai. Kita kena pastikan 4 benda ni ada. Kalau tak sah. Yang pertama mestilah orang Islam. Yang kedua berakal. Ketiga suci from hadas besar, haid or nifas. Yang keempat during Ramadan. Nanti kita akan belajar. Okay. Sampai sini ada soalan sebab Ustaz dah ulang banyak kali dah ni. Ada soalan Nima Intisar? Tak ada. Okey, kalau tak ada nanti Ustaz nak jalan lagi sebab kita dah belajar dah ni. Ustaz tak nak habiskan masa dekat sini. Contoh, Ustaz ulang sekali lagi. Contoh yang ketiga, suci from hadas besar. Tengah-tengah puasa, 10 minit lagi nak buka puasa. Tiba-tiba seorang perempuan haid, dia keluar darah haid. Ataupun dia melahirkan anak. Sah tak puasa dia? Tak sah sebab dia dalam keadaan hadas besar. Daniel Isa puasa tapi dia niat puasa Ramadan tapi dalam bulan Syawal. Sah atau tidak? Tak. Sebab nama pun puasa Ramadan bukan puasa Syawal. Okey Okay, Ustaz. Rukun for fasting. Ni Ustaz jalan laju je ni. Rukun for fasting ada 2. Yang pertama niat, yang kedua puasa lah. Yang pertama niat, yang kedua tahan diri daripada perkara yang membatalkan Puasa. Siapa Sama yang je masih macam- lagi tak lupa niat puasa ni? Okey. Semua dah ingat, jangan risau sebab Ustaz bukan ni yang Ustaz nak ajar, Ustaz nak ajar benda lain. Ni Ustaz buat refresh je. Okay, next.
Perkara yang boleh membatalkan puasa. Yang pertama murtad. Apa maksud murtad? Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Islam. Okay, now yang kedua vomit intentionally. Apa maksud vomit intentionally? Muntah secara Muntah sengaja. dengan Ya? betul lah Tim. Yang dengan muntah, sengaja. okay. Muntah secara sengaja. Yang ketiga, drunk or faint for a whole day. Apa maksud dia? Mabuk, pengsan. Mabuk ke Dari. Okay, yang ketiga adalah mabuk ataupun pengsan sepanjang hari. Okay. Okay. Makan dan minum. Keempat. Okay, yang keempat, makan dan minum. Okay. Saya bulan-bulan lepas tu masa bulan puasa Ramadan PKP, saya tengah isi air untuk buka puasa. Tiba-tiba saya terminum. Okay, kalau terminum batal tak puasa? Tak. Tak batal. tak sengaja. Tak sengaja, tak batal. Okay, good. Yang seterusnya. Kecuali kalau telan. Itu yang batal. Lainlah kalau tengah-tengah makan. Okay. Oops, lupa. Okay. Ah. Okay. Now, seterusnya. Lost mind even for a sec. Maksudnya? Gila walaupun sekejap. Gila ataupun lebih apa? Gila sekejap. Okay. Hilang akal walaupun sekejap. Hilang akal walaupun sekejap. Okay. Yang keenam. Haid dan nifas. Apa dia? Haid dan nifas. Haid dan nifas. Okey. Maksudnya kalau tengah-tengah puasa tu tiba-tiba kalau haid dan nifas terus batal puasa. Yang seterusnya Giving birth. giving birth ataupun melahirkan anak. Tengah-tengah puasa tiba-tiba Aizat pula dah. Ataupun Aizat pregnant. melahirkan anak. Kalau Aizat melahirkan laki. anak dalam bahasa Arabnya waladah. Pandai waladah. Okey. Dua Aizat boleh pregnant. Okey, dah contoh. Okey. Kemudian kita akan bagi perkara-perkara sunat ketika puasa. Perkara-perkara sunat ketika puasa. Iaitu, Ustaz pergi laju. Iaitu segera berbuka. Masuk je azan, baca doa, terus buka puasa. Yang kedua, do a lot of good deeds. Banyak buat perkara-perkara yang baik. Yang ketiga, buka puasa dengan makanan manis. Terutamanya buah kurma. Ustaz yang apa tu nama dia? Sahur, lambatkan sahur? Oh betul, satu lagi pandai. Ingat. Yang keempat, melambatkan sahur. Recite doa. Janganlah baca doa. Okey. Makro tu cepat. Ustaz nak ajar ni sebenarnya qada and fidyah. Yeay. Okey. Makruh things in fasting. Perkara-perkara makruh ketika puasa. Apa maksud makruh? Benda yang Allah larang tapi kalau kita buat tak dapat dosa. Good. Perkara yang tak baik. Yang maksudnya yang Allah tak suka. macam yang tak baik. Allah tak suka tapi kalau buat tak dapat dosa. Kalau buat tak dapat dosa. Dimaafkan. Sebagai contoh. Gosok gigi Dimaafkan. selepas zuhur. Selepas zuhur gosok gigi. Tiba-tiba tertelan kodomo layan awak tu. Kemudian awak kumur berlebihan. Shower. Ni shower mandi berlebihan. Shower. Umur berlebih-lebihan. Yang keempat, taste food with tongue. Merasa makanan dengan lidah. Terutama kepada yang Masak. Last but not least, bekam. Siapa tahu? Ustaz dah tunjuk bekam tu apa? Dah bekam tu yang keluarkan darah kotor daripada badan. Yang keluarkan darah kotor daripada badan. Okay, now we move to our topics today is qada and fidyah. Yeay.
Write down qada and fidyah. Dalam tajuk puasa, in the topics for fasting during Ramadan, we will learn about qada. Nak salin ke Ustaz? Ya, salin. Yang ni salin. Sebab ini benda baru untuk qada and fidyah. Oh. Dah. Ustaz. Ustaz. Okay, dan. Okay, sekarang awak kena clear sebab benda ni melibatkan hukum. Awak kena clear betul-betul. Iya. Kalau tak faham, terus tanya Ustaz. Okay. Ustaz. Apa maksud qada? Qada ni semua orang tahu. Qada ni semua orang tahu, iaitu Tak sempat Ustaz. apa yang tak sempat? Sama je ke ni? Kan yang fidyah tu. Okay, fidyah. Okay, okay, tengok betul-betul. Listen carefully. Ingat, qada is fasting replacement. Senang semua orang tahu. Qada adalah kita menggantikan puasa. Qada ni semua orang tahu iaitu menggantikan puasa. Oh, betul dah. Okay. Sekarang ni yang awak Ustaz, tak ulang. clear. Sorry Sa'ad. Ustaz boleh tunjuk apa tu slide yang lepas tu boleh Ustaz? Saya tak sempat salin. Ini yang mana? Yang mana? Yang Tulis yang sudah ni. kodok Yang video. Ni, belum. Dia ada bawah tu tadi. Ni. sama je. Okay, stop. Sama je. Stop. Okay, stop kejap. Sabar. Okay, sekarang Ustaz. Okay, tengok sini betul-betul. Okay. Ingat apa maksud qada, iaitu senang awak nak faham, ganti puasa. Ganti puasa. Maksudnya ini untuk siapa yang wajib qada, nanti Ustaz akan terangkan. Bukan sahaja perempuan yang tak boleh puasa. Ada lagi lelaki. Ya, salin. Yang ni kena salin. Kata awak tak ingat. Okey. Ustaz. Ya. Dekat buku tasawuf. Tak kisahlah, yang penting awak salin dan awak boleh tengok balik. Okey. Yang kedua adalah fidyah. What is fidyah? Fidyah Bayaran untuk orang yang tak mampu puasa. pandai. Fidyah ni adalah denda. Punishment to a Muslim that break his or her fast with certain conditions. Maksud Betul lah. fidyah ni adalah denda kepada orang Islam yang buka puasa dia dengan syarat-syarat tertentu. Denda kepada yang bahasa Melayu tak payah tulis, tak apa. Ustaz nak terangkan kepada orang yang mungkin tak faham bahasa Inggeris. Ustaz akan terangkan dalam bahasa Melayu. Denda kepada orang Islam. Denda kepada orang Islam yang tak mampu puasa dengan syarat tertentu. Jangan risau. Nanti kita akan belajar. Okey, insya-Allah. Okey. Sama saya nak salin. Okey, salin. Apa isalam ni? Ustaz, Ya. it's about 8 minutes left. It's about 8 minit. Ini kici punya hal. Ini budak banyak bici. Okey, ingat. Awak kena clear sebab nanti ke depan Ustaz dah tak terang dah maksud dia. Kalau awak faham ni, awak akan mudah untuk yang ke depan ni. Faham tak? Fidyah adalah ganti puasa. Fidyah adalah denda kepada orang Islam yang tak mampu berpuasa. Maksudnya, Ustaz, dia bukan sengaja tak puasa. Dia ada sebab. Walaupun ada sebab, still kena denda juga. Sebab ni puasa wajib. Dia bukan boleh senang-senang. Tak apalah. Dia ada, kalau tak buat pun kena denda juga. Dia boleh buat tapi dia tak buat. Ya, dia boleh buat tapi dia boleh buat tapi kena denda. Syarat wajib dia dah cukup dah tapi dia tak buat. Okey, kejap lagi Ustaz terangkan. Nak tanya Ustaz, kalau kita lepas bayar fidyah tu kita kena gantikan juga puasa Ustaz. Kejap lagi Ustaz terang. Sabar. Nak tanya. Apa? Okey, silakan Sa'ad. Nak tanya. Ustaz, apa yang dendanya daripada yang siapa sengaja membatalkan puasa tu? Kan Ustaz cakap sabar. Satu-satu. Sebab saya tak dengar suara Ustaz yang tadi. Okey, dengar. Sekarang ni awak fahamkan maksud qada and fidyah dulu sebab kalau Ustaz terangkan satu-satu, kita akan pergi satu-satu.
Mula-mula kita akan fahamkan apa itu qada and fidyah. We want to know what is qada and fidyah. Next, I will teach you types of qada fidyah. And last but not least, I will teach you macam mana kita nak bayar fidyah ni. Sabar, satu-satu. Oh. Okay, sabar Oh, dengan bagi orang miskin makan. Sabar. Okay, dan habis? Okay. Dah. Okay, now next. Okay, listen. Okay, ada 3 jenis denda. Yang pertama, dia wajib qada sahaja. Yang kedua, dia wajib fidyah sahaja. Yang kedua, dia wajib qada dan fidyah. Wajib dua-dua. Ya, clear ni. Awak kena clear benda ni supaya awak tak lupa. Yang pertama adalah 1. Dia wajib qada je. Dia tak payah bayar fidyah. Okay, yang kedua dia wajib bayar fidyah je. Tak payah qada. Wajib bayar je. Boleh bayar. Yang ketiga adalah dia dah lah qada. Fidyah pun kena bayar. So kena wajib dua-dua, Ustaz. Faham. Ustaz ulang sekali lagi. Ada 3 jenis perkara. Yang pertama dia wajib qada sahaja. Yang kedua Salin. Ya, salin. Kena salin kalau tak awak tak ingat. Okay. Semua yang Ustaz bagi semua salin Ya, semua yang Ustaz ni Okay. semua salin. Okay. Punya orang. Ini semua dah ada benci punya orang sekarang. Sing. Kau bising. Siapa suka aku bising tu? Type of apa tadi? Bising. Ni Okey bising dah, ni okey orang. dah. Ni bincing orang. Okey dah Berbunyi. Okey. Ini bincing orang. Okey, dah faham Okey, ada 3. Kalau Ustaz kata qada, dia kena qada sahaja. Kalau Ustaz kata fidyah, dia kena fidyah sahaja. Tapi kalau Ustaz kata qada dan fidyah, lepas qada dia kena bayar fidyah. Okey, dan ready Okey, kena clear. Rahsia dia. Okey, now number Ustaz, yes. ini types of apa tadi? Dia bukan Ish. dia bukan denda, dia macam apa yang nak kata Dia tajuk dia qada dan fidyah je. Dia bukan types. Dia macam siapa yang kena qada, siapa yang kena fidyah. Ways of punishment. Qada bukan punishment. Qada bukan punishment. Yang punishment fidyah sahaja. Okey, faham Qada tu menggantikan puasa. Okey. Saya sudah faham. Okey, pertama orang yang wajib qada adalah orang yang sakit. Sakit yang dia tak mampu puasa. Ustaz bilang, orang yang sakit yang tak mampu puasa. Sebagai contoh. Sebagai contoh sakit yang tak mampu puasa. Contoh Contohnya Nur Sofia. Nur Sofia demam. Demam yang membuatkan dia terpaksa buka puasa. Dia kena wajib qada. Apa lagi? Contoh, sabar. Sabar, biar Ustaz terang dulu. Ustaz akan buka soalan. Sabar, biar Ustaz akan terang dulu. Okey, contoh demam yang awak kena makan ubat terpaksa. Gastrik. Ingat gastrik? Tahu tak gastrik tu apa? Tahu. Gastrik yang sakit perut tu. Ya, sakit perut tu. Gastrik yang okey. Ingat sick people, untuk orang yang sakit yang dia tak mampu puasa, dia sakit sangat. Contoh gastrik dia kena makan ubat. Demam, gastrik, apa lagi sakit yang kena makan ubat? Apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Tak kisahlah contoh. Dia kena makan antibiotik. Kena makan antibiotik apa semua tu. Itu ingat sakit. Orang yang sakit ni dia kena boleh buka puasa. Hukum buka puasa dia bukan wajib tetapi harus. Hukum berbuka puasa untuk orang-orang ni adalah harus. Ingat? Harus. Ya. Maksudnya dia tak puas, dia boleh buka puasa. Dia boleh buka puasa tak wajib. Contoh contoh. Orang tu sakit demam. Sakit demam. Dia Ustaz, saya kena buka puasa tak? Tak wajib buka. Kalau nak buka boleh, kalau nak teruskan pun boleh. Tapi kalau nak buka dibenarkan, harus buka puasa. Tapi kalau saya nak teruskan puasa,
Boleh. Tak ada masalah. Kalau mampu. Pandai kalau mampu. Mampu tak perlu. Okey, mampu tak perlu. Okey, clear? Okey. Yang kedua adalah orang yang musafir. Musafir ni apa? Bahasa mudah yang awak faham, orang yang travel, pergi ke mana-mana. Contohnya macam pergi ke Terengganu. Contohnya pergi Melaka, kampung saya. ataupun pergi Pulau Tioman contohnya. Contohnya pergi mana lagi? Pergi Terengganu. Terengganu dah. Kan Melaka Ustaz. kan Sabah Ustaz, pergi Sabah. ya. Kedah. Kan jangan menangis pula Nur Sofia tu. Pergi dalam laut. Okey. Contohnya macam Saat. Nampak Saat tu? Saat kan tengah pergi travel tu. Dia tengah pergi kat laut tu. Contoh. China. China. Itu background je Okey, dengar. Ustaz. Ya, dengar sini Alah, ada betul pergi China. Padang pasir. Kelas listen. Contoh dengar sini. Alah, Azhar. Orang yang musafir, Mesti seorang. Ustaz mute nanti. Sabar. Okey, orang yang musafir, dia boleh puasa, tak ada masalah, dia dibenarkan puasa. Harus saja dibuka puasa. Maksudnya dia boleh buka puasa. Tapi boleh tak dia nak puasa juga? Boleh, tak ada masalah. Faham? Okey, dia tak wajib pun buka. Okey. Tapi untuk Travel pergi Mekah. itu musafir, itu kira musafir. Tapi kalau dah awak duduk dalam kapal terbang je, itu dia kata dia boleh nak buka dan boleh nak teruskan puasa, tak ada masalah. Tetapi orang yang ketiga ni, mana dia? Orang yang ketiga ni, haid dan nifas ni, dia terus wajib ataupun dia terus buka puasa. Contoh, sebab dia puasa dia pun tak sah. Tapi Ustaz, kalau dia tak nak makan sebab nak hormat orang yang berpuasa, boleh. Tapi puasa dia tak sah. Ustaz ulang. Contoh sekali lagi. Ada seorang perempuan tu tengah-tengah puasa, tengah hari keluar darah haid. Dia tahu puasa dia tak sah dah. Puasa dia dah tak kira. Tapi disebabkan dia rasa macam dia nak hormat orang puasa, itu terpulang kepada dia. Tapi nasihat Ustaz, makan. Sebab Allah dah bagi kelonggaran, puasa awak pun tak sah, boleh makan. Makan je. Janganlah makan depan orang. Makan Makan Maggi. makan pintu, makan di bucu katil, makan di tempat-tempat yang orang. Makan kita. Ya. Makan chicken. Ayah ni kena tulis ni. Tulis, kena tulis. Ustaz tajuk dia apa? Tajuk dia apa? Kalau Mana ada orang nak masukkan kuku. Ustaz, Ya. Tajuk dia apa? Tajuk dia perkara yang wajib qada. Tadi saya pergi tandas. Oh, tak pergi tandas. Okey. Oh, Ustaz. siapa yang main game Among Us tu? Ustaz. Saya letak dah tangan. Okey. Dia tak main. Ya, siapa tu? Ustaz tak dengar. Siapa tu? Mai. Okey, Mai Sarah. Kenapa? Kan saya cakap tadi kalau kita pun tak apa kan yang dengan ni. Apa soalan awak? Ustaz tak clear. Kan Ustaz cakap tadi kalau yang haid dengan nifas tu tak payah kena buka wajib kan. Dia sebab puasa dia dah tak sah. Tapi kalau kan cakap kalau kita nak sambung kalau kita tak nak makan pun tak apa kan. Ya? Tu dikira makro ke tak? Tak makruh pun. Tapi dah sebab puasa tu kan dah tak sah, makan je lah. Makan je. Okey Okey, nifas tu semua tahu tak? 5 intisar nifas tahu tak? Nifas tu apa? Saya tahu. Okey, dengar. Apa maksud nifas? Nifas tu adalah darah yang keluar selepas bersalin. Ustaz ulang. What is nifas? Nifas adalah darah yang keluar selepas bersalin. Contohlah lepas ibu awak bersalin, waktu bersalin tu dia keluar darah, tapi selepas tu dia akan keluar darah lagi. Dia akan keluar. Itu namanya darah nifas. Kelas 5 Ibtisam, darah nifas paling lama berapa hari?
60 hari. 3 bulan. 60 hari. 30 hari. 60 hari. 60. Ingat, darah nifas paling lama 60 hari. Sepanjang 60 hari ibu awak tak boleh puasa dan wajib qada. Katakan kalau dah puasa 10 hari melahirkan ibu awak bersalin kepada adik awak. So ada lagi 20 hari lagi. So 20 hari lagi tu ibu awak wajib qada. Okey, faham? Contohlah orang yang keluar darah haid. Ustaz dah terang, darah haid paling kejap berapa hari? Darah haid paling kejap berapa hari? 7 minggu. Bukan. 15 hari. Bukan. Darah haid paling cepat keluar 1 hari. 24 jam. Paling lama 27 hari. 15 hari, 15 malam. Okey, ingat tu. Kalau kalau nifas paling lama 60 hari. Paling cepat 1 hari 1 malam. Paling lama 15 hari 15 malam. Katakan orang perempuan yang keluar darah haid tu selama 7 hari. Soalan Ustaz, berapa hari yang dia kena qada? 7 lah. Kalau dah darah haid keluar 7 hari, 7 hari lah dia kena puasa. Dia kena ganti. Faham? Faham. Okey, katakan darah haid dia keluar selama 1 hari je. So berapa hari dia kena qada? 1 hari saja. Kalau darah haid dia keluar selama 14 hari. So berapa hari yang dia kena ganti? 14 hari. Faham? 14 hari. Okey, clear. Wajib qada. Okey. Dah habis salin? Okey. Dah. Okey, clear. Seterusnya kita pergi kepada next. Yang keempat, orang yang mabuk ataupun pengsan. Orang yang mabuk ataupun pengsan sepanjang hari dia wajib qada. Ingat tak tadi perkara yang membatalkan puasa? Salah satunya adalah Lost mind. drunk and fail, mabuk sepanjang hari dan pengsan. Kalau mabuk ketum Ustaz. Tu, Hafiz. Ya Ustaz. Okey, ingat orang yang mabuk ataupun pingsan dia wajib qada. Ustaz, ada ke mabuk tiba-tiba? Ada mabuk laut? Selain pada mabuk laut Ustaz? Kalau dia makan ubat Ustaz, dia makan ubat. Kadang-kadang makan ubat pun dia boleh jadi mabuk juga. Kadang-kadang contohnya ubat Batuk. batuk. Pandai, ubat batuk. Wajib laut pula dah. Wajib laut. Afrika. Apa wajib laut? Saya nak kata mabuk laut. Baca batuk Afrika. Wajib qada. Ustaz nak tanya. Silakan. Ustaz, Ustaz cakap kan yang wajib qada kan. Ya. Yang sick people macam atuk saya kan meninggalkan dengan COVID-19 tu kan. Itu sabar Ni macam mana Ustaz? Itu dalam fidyah. Kejap lagi Ustaz terang. Okey. Ayah dia wajib ke bayar fidyah untuk atuk dia? Sabar. Ustaz kata sabar. Fokus satu-satu. Sekarang Ustaz tengah belajar wajib qada dulu. Okey, yang kelima. Yang kelima ni dengar. A person that hungry and thirsty so much until he or she can't proceed their fast. Maksud dia apa? Seseorang yang terlalu lapar dan terlalu dahaga sampai dia tak boleh teruskan puasa dia boleh buka puasa tetapi wajib qada. Okey, faham? Ustaz ulang sekali lagi. Orang yang ni key dia so much, maksudnya dia lapar betul-betul, dia dahaga betul-betul. Dahaga dan lapar betul-betul. Sampai dia tak boleh nak teruskan puasa dia. Dia boleh buka puasa tetapi wajib qada. Contoh, ulil amri. Ulil kerja berat. Setiap hari dia angkat pasir, dia angkat rumah, dia angkat
angkat orang, angkat batu, angkat sekolah. Setiap hari angkat. Sampailah satu tahap dia rasa sangat lapar dan dahaga. Dia sampai dia dah tak mampu dah nak puasa, boleh buka puasa. Tapi kena wajib qada, wajib ganti. Tapi kalau Hakim dia sakit perut sikit je, Ustaz lapar, tok makan. Tak boleh tak boleh. Itu lapar biasa, memanglah puasa. Ada, saya ingat Ustaz primary 1 ke primary 2. Tiba-tiba dia datang kat Ustaz, dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak buka puasa? Kenapa nak buka puasa? Sebab saya lapar. Memanglah puasa lapar. Nama pun puasa, kenapa nak lapar? Kenapa nak ni? Tapi Macam tadi saya tengah makan. key dia adalah puasa yang lapar dan dahaga terlalu. Ustaz, saya geli Ustaz. Ya? Saya geli Ustaz tadi. Ingat yang terlalu lapar sampai dia dah tak boleh nak dahaga. sambung. Okey, siapa yang angkat tangan? Siapa yang angkat tangan tu? Ali, siapa Ali? Ali? Siapa Ali? Hakim. Hakim, nak tanya apa? Ustaz, saya ke. Ya? Dia Okey. Hatim, soalan Hatim. Tak ada Ustaz, tadi saya nak jawab. Okey. Tapi tak apa, saya dah lower hand dah. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Ingat. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Ini adalah dikategorikan sebagai wajib qada. Ada 5 jenis orang yang wajib qada. Yang pertama orang yang sakit, kedua orang yang bermusafir, ketiga orang yang keluar haid dan nifas, yang keempat orang yang mabuk dan juga pingsan sepanjang hari, dan yang kelima seorang yang dia lapar terlalu sehingga dia tak boleh berbuka puasa. Sehingga dia tak boleh puasa dah. Contoh aku Dennis kan dah tak larat dah ni, dah mulut dah berbuih-buih dah ni. Boleh puasa. Mulut dah buih-buih. Ziyad ni dah tak larat dah ni. Dah jalan ni dah mengesok-ngesok dah. Lepas tu makan vitamin terus okey. Contoh itu dia boleh berbuka tetapi wajib qada. Qada ni maksudnya ganti puasa. Okay, next. Okay, ready? Okay, kita akan pergi ke fidyah. Wajib. Itu subjek kemarin saya Ustaz. Apa? Fidyah Ustaz. Okay, fidyah. Fidyah adalah apa di fidyah? Denda kepada orang. Ingat kita ulang baik tadi. Apa maksud fidyah? Punishment. Denda kepada orang Islam yang buka puasa. Secara Tetapi dengan ada keadaan dia. Contoh. Kalau tiba-tiba kena stroke Ustaz, macam mana Ustaz? Dengarlah Ustaz nak terang ni. Okay. Number 1, sick people that has no chance to be cured. Maksudnya adalah apa? Orang yang sakit yang tidak boleh sembuh. Orang sakit yang sakit dia dah tak boleh sembuh dah tak ada sembuh dah. Contoh macam stroke. Dah memang stroke dah. Yang tu dah dia tak payah puasa. Dia tak apa, dia boleh buka puasa tetapi tak payah qada. Dia kena fidyah sahaja. Okey, Ustaz ulang. Orang yang sakit, dia contoh dia dah sakit yang dia memang dah tak boleh lega dah. Contoh orang yang kanser. Walaupun orang cakap kanser boleh sembuh kan, tapi sakit yang memang tak ada harapan dah. Kanser ni dah tahap 4 dah. Kanser ni dah teruk sangat dah. Yang dia dah tak ada harapan dah untuk sembuh. Yang dia boleh buka puasa tapi tak payah qada, cuma dia kena bayar fidyah. Okey, Ustaz terangkan kat awak. Apa bayaran untuk fidyah? Saya. Ya. Bagi orang miskin makan seramai 90 orang. Itu kafarah. Secupak nasi. Oh, secupak nasi. Secupak nasi. Bayaran dia ikut secupak nasi. Secupak ni apa? Siapa tahu secupak ni apa? Beras Ustaz. Secupak nasi ataupun secupak beras ataupun secupak makanan asasi. Bahasa mudahnya kita bagi orang makan. Faham?
Bagi orang makan tapi kadar dia sikit je, secupak nasi saja. Ustaz, Ya. satu lagi yang wajib fidyah nombor 1 tu, Ya. dia macam COVID kan? Okey, boleh Dia dikira macam sebagai COVID. Boleh dikira sebagai COVID. Bagus. Bagus. COVID kan sekarang tak Hafiz. cepat lagi. Contohlah COVID dia ni dah teruk sangat dah. Dia tak apa. Tak payah puasa. Tetapi dia wajib fidyah sahaja. Tak payah ganti. Tapi dia kena bayar fidyah je. Fidyah tu apa? Dia kena bayar secupak nasi. Ataupun katakan satu nasi kalau beli kat kedai, satu nasi berapa ringgit? Katakan satu nasi RM5. RM5 bayar fidyah RM5. Contoh. Okey, faham Itu namanya fidyah. Fidyah ni denda. Denda ni nak kena buat macam mana? Bayar. Macam sudah lari. Okey, bayar untuk secupak nasi. Bayar untuk secupak nasi. Okey. Yang kedua. Okey, Saad. Okey, yang kedua ni nanti dulu. Yang kedua ni adalah orang tua yang dia tak boleh puasa. Macam tu saja. Orang Atau tua yang meninggal. Orang tua pula dah. Orang tua Orang tua. tidak boleh puasa. Memang dia tak tahan dah. Dia dah tua sangat dah. Sampai kalau puasa pun dia lagi sakit. So dia tak payah puasa. Tapi kena ganti tak? Nyanyi Ustaz. Tak payah ganti. Ustaz kata dia fidyah sahaja. Untuk kali ni dia fidyah sahaja. Ustaz, saya tanya Ustaz. Silakan. Kalau apa tu? Kalau macam mana? Kalau nyanyuk Ustaz? Nyanyuk. Nyanyuk kat mana? Tawakal. 1, 2, 3. Nyok pula dah. Nyanyuk. Nyanyuk kat mana? 1 ke 2? 2. 1. Nyanyuk kan penyakit. Penyakit. Ataupun 2 lah. 2 pun boleh kira juga. Orang tua dia dah nyanyuk kan tiba-tiba makan. Daripada makan tu tak payah puasa lah. Sebaya je fidyah. Ustaz, saya puasa Ustaz. Siapa puasa? Saya. Siapa Bagi tu? makan. Dia puasa Yang dia makan tu dia tengah sahur. Baru tadi aku tengok dia makan. Okey. Yang dia makan tadi sahur Ustaz. Okey, ingat ni. Ustaz ulang ni. Sekejap, tengok. Ustaz. Ya, sabar. Ni Ini tengok Ustaz sini. nak jawab. Ingat, ada 3 jenis. Sekarang ni kita dah pergi dekat wajib qada and wajib fidyah. Orang yang wajib qada, dia qada sahaja. Orang yang wajib fidyah boleh buka puasa tapi tak payah qada. Faham? Sekarang kita baru dekat 2 ni. Jangan terkeliru. Okey. Number 3. Okey, last number 3. Ustaz rasa sempat number 3 je. Saad, ini atuk awak Saad. Betul sebab Saad tanya Ustaz hari tu. A person, ini arwah atuk awak kena fidyah. Sebab a person that died before he or she finish their qada for previous Ramadan. Maksudnya adalah seseorang yang mati. Seseorang yang mati. Mati syahid ke Ustaz? Tak kisah mati apa pun. Mati. Seseorang yang meninggal dunia sebelum dia sempat qada puasa Ramadan yang lepas. Contoh Ramadan. Tapi atuk saya tak sempat Ustaz. Sabar, biar Ustaz cakap dulu. Sabar. Allah. Contoh bulan Ramadan. Astagfirullah. Dengar, contoh bulan Ramadan tahun lepas, dia ada 7 hari lagi yang dia kena ganti puasa. Tiba-tiba dia sempat ganti 4 hari sahaja. Bila 4 hari sahaja, 3 hari lagi ni dia tak sempat nak ganti, tiba-tiba dia meninggal. So setiap 1 hari tu dia dikira kena bayar fidyah. Okey, faham? Contoh contoh arwah atuk Saad, dia tak boleh puasa pun. Tengok orang yang tak boleh puasa ni. Orang yang tak boleh puasa ni, so tak payah orang tua yang sakit ataupun dia tak boleh puasa, tak payah qada. Just kena bayar fidyah sahaja. Ya. Okey, Saad faham? Saad ada soalan? Tak ada. Itu je soalan saya tadi. Ingat Saad ingat untuk arwah atuk awak sebab dia dah sakit lama.
Nampak orang yang dah sakit lama ataupun orang tua yang dia dah sakit, dia tak payah qada, dia hanya fidyah sahaja. Dia hanya fidyah sahaja. Okey. Yes, siapa yang cakap ustaz tadi tu? Saya Ustaz. Ya, silakan. Abang mana yang kena? Dia itu Robert. Bila nak jawab soalan Ustaz. Ulil, ustaz kata apa? Bila ustaz ajar tajuk ni, yang tu je ustaz nak ajar. Okey. Okey kelas. Kita dah pukul 11 dah. Ustaz tak sempat nak jawab qada and fidyah. Qada and fidyah ustaz tak sempat nak jawab qada and fidyah. InsyaAllah kalau sempat ustaz akan ajar esok. InsyaAllah. Okey. Okey, ada soalan? Saya tak faham. Tak faham yang mana? Maisarah tak faham yang mana? Saya cakap yang dah meninggal tak sempat ganti tu. Okey. Dia kena bayar je, dia nak bayar. Okey. Bagus soalan. Okey, kelas. Yang tolong bayarkan. Okey, kelas, listen. Dengar Sekarang dah pukul 11. Ustaz boleh benarkan siapa-siapa nak keluar rehat, tak ada masalah. Sekarang Ustaz nak jawab soalan Maisarah. Kenapa Ustaz tak nak ambil masa rehat awak? Awak ada banyak kelas lagi. Siapa nak keluar boleh keluar. Okey thank you Okey, siapa nak keluar boleh keluar, tak ada masalah. Ustaz nak jawab soalan Maisarah. Okey, dengar. Maisarah tanya. Sekarang ni orang tu kan dah meninggal. Macam mana dia nak bayar fidyah? Sebagai contoh, katakan Ustaz punya mak ataupun Ustaz katakan isteri Ustaz meninggal dunia. Sebelum isteri Ustaz sempat habiskan qada puasa dia, katakan isteri Ustaz kena qada 7 hari puasa. Tiba-tiba isteri Ustaz sempat puasa 4 hari untuk 5 hari saja. Tinggal 2 hari je tak sempat lagi. So isteri Ustaz kena bayar fidyah. Tapi dia dah meninggal. Siapa yang kena bayar fidyah? Ustaz kena bayarkan fidyah untuk dia. Faham? Ustaz yang kena bayarkan fidyah untuk dia. Contoh, katakan mak Ustaz meninggal dunia. So mak Ustaz tak sempat. Waktu dia dah tua dah. Dia dah tak boleh puasa dah. Dan dia meninggal. So siapa yang kena bayar fidyah? Ustaz boleh bayar. Ayah Ustaz boleh bayar. Abang Ustaz boleh bayar. Adik Ustaz boleh tolong bayar. Faham Maisarah? Janganlah Ustaz. Kan dia dah meninggal. Macam dia nak bangun bayar. Bukan dia lah bangun bayar. Orang lain lah yang bangun bayar. Orang lain bangun bayar. Orang lain lah yang bayar. Orang lain yang bayar. Faham Clear? Ustaz, kalau orang lain yang tak nak bayar? Tak boleh. Dia wajib bayar. Ustaz, lagi satu saya nak tanya. Sabar Hafiz. Sabar. Ali, ingat Ali. Ingat? Saya. Fidyah wajib bayar. Benda-benda ni kau ingat ada 3, ingat. Qada, fidyah, qada dan fidyah. Ketiga-tiga ni wajib buat. Sekarang ni qada. Dia tak sempat habiskan qada. Ulil buat apa tu Ulil? Dia tak sempat habiskan qada. Dia kena bayar fidyah. Ustaz, dia tak nak bayar fidyah. No. Dia wajib bayar fidyah. Kalau tak bayar fidyah akan dapat pahala apanya? Dosa. Kalau tak bayar fidyah dia akan jadi dosa. Faham? Siapa nak cakap Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Okey Hafiz. Okey, siapa nak keluar boleh keluar, Ustaz tak halang. Ustaz nak jawab soalan-soalan ni. Hafiz. Blackout mati. Saya nak tanya. Kalau orang tu mati kan? Siapa yang patut bayar? Macam mana? Kalau orang tu mati, siapa yang patut bayar? Siapa yang patut bayar? Okey, tak kisah contoh. Contoh kalaulah mak Ustaz meninggal dunia, fidyah tu boleh jadi ayah Ustaz yang tolong bayar ataupun Ustaz pun boleh tolong bayar. Asalkan ada orang yang tolong bayar. Tapi kalau dia mati, orang lain yang tolong bayar, orang-orang yang tak ada berkenaan dengan kita, boleh tak apa. Asalkan bayar untuk dia. Niat membayar untuk dia. Yang penting bayar. Tapi Ustaz, dia meninggal dalam hutan sorang-sorang je. Yelah, takkan harimau pula nak pergi bayar fidyah kat dia, betul? Tak. Kalau adalah fish. Dia kata orang lain, orang yang tak kenal dia tolong bayar tak apa. Macam mana? Dah tak kenal pasal tiba-tiba nak buat. Contoh, yang penting awak kena tahu. Nur Sofia kejap
Contoh awak kena tahu berapa hari yang dia tinggal. Contoh, dia tinggal 10 hari. So kena kira lah 10 hari tu darab dengan berapa yang dia kena bayar. Faham Okay, Nur Sofia, question. 1,500. Nur Sofia? Kita kan kena bayar fidyah kan? Betul. Kita bayar dekat mana? Kita bayar dekat mana? Good question. Ustaz, Hafiz, jangan pusing-pusing macam tu. Kan kalau jatuh macam mana? Okay. Fidyah ni nak bayar dekat mana? Okay, Ustaz cerita fidyah ni dekat mana yang kita boleh bayar. Sebenarnya dia ada tempat-tempat yang kita boleh bayar fidyah. Salah satunya adalah kita pergi bayar fidyah dekat pejabat agama Islam. Contoh, awak pergi kat pejabat agama Islam cakap, saya nak bayar fidyah. Boleh. Pergi cakap pejabat agama, saya nak bayar fidyah. Dia akan terima fidyah Lepas tu dia akan kira. Okey, ustaz ni contoh ustaz ajar awak Sekejap ustaz buat screen share supaya awak nampak. Siapa nak keluar boleh keluar ustaz tak halang Okey, ini kalau awak cara kiraan fidyah. Okey, nampak tak? Ini adalah Majlis Agama Islam punya website. Dia dah tolong kira. Contoh dia dah tahun puasa yang dia tinggal. Katakan tahun puasa dia tak puasa start daripada tahun 2010. Contoh, lepas tu daripada tahun 2010, dia meninggal tahun 2020. Contoh dah 10 tahun dah. 10 tahun dia tak puasa. So, hari yang dia tak puasa tu mungkin dalam 30 hari dah dia tak puasa. So kiraan dia kena bayar RM1,200. Walah. Itu fidyah. Ini siapa nak tengok kiraan fidyah awak pergi dekat ni. Ustaz nak kira fidyah macam mana? Dia ada kiraan fidyah. Ni kiraan dia contoh Contoh Hafiz, Ustaz, saya puasa terlepas 2019. Okey. 2019 contoh katakan Hafiz ni puasa dia dalam 3 hari. Contoh 3 hari dia tinggal. Dia dah tua dah. Hafiz dah tua dah. So kita bayar RM12 lah. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Ustaz buka website mana Ustaz? Ustaz buka website ni, Mawib ni. Nampak ni, Mawib. Awak buat macam ni je kalau Ustaz tekan ni je. Ustaz tekan fidyah puasa. So nampak kiraan fidyah. Okay, tekan kiraan fidyah. So awak boleh baca fidyah ni macam mana. Okey. Fidyah ni kena buat apa. Ini Ustaz tunjuk contoh. Contoh berapa yang awak kena nak kira fidyah. Dia ada kalkulator dia. Okey faham Saya dah jumpa dah Ustaz. Dah ni fidyah Fidyah. Okey dah. Ustaz rasa awak pun dah nak berehat. Okey Ustaz ini ke Ustaz? Mana Hafiz? Ustaz tak bagi awak screen share. Okey, screen share cepat Ustaz nak tengok. Okey, yang lain boleh keluar. Ustaz tak halang Bismillah. Thank you Ustaz. Okey, bye-bye. Bye Ustaz. Ni Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Hafiz mana? Yang ni Mana? Tak ada pun. Betul yang ni. Hafiz, awak tengok apa tu? Astaghfirullahalazim. Saya tengok apa? Yang ni je lah Ustaz. Cik baik. Cik baik. Okay Ustaz. Okay, thank you. Ya. Sofia, Nur Sofia. Tengok Aizat handsome. Kalau tak mampu bayar tak apa kan? Kalau tak mampu bayar, okay, nanti Ustaz akan cari balik. Macam mana kalau tak mampu? Tapi kalau tak mampu nak bayar, nanti Ustaz cari balik. Ustaz pun kurang arif, nanti Ustaz akan cari balik. Nanti Ustaz akan beritahu kat awak. Okay Terima kasih Ustaz. Okay, bye-bye. Okay, Assalamualaikum. Salam. Ustaz, pergi McDonald's sekejap lagi. Apa? Tak ada apa-apa. Okay, thank you.